A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Malam ni Ustaz nak sambung kisah Sayyidatina Aisyah kan? Silakan Ustaz. Mula Bismillah. Okey. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya yakin ini malam yang agak saya tak tahu dia punya perkataan apa yang tepat kan, tapi dia mendapatkan malam yang agak distracting lah kan untuk kita semua. Maka saya ingat kita jadikan sesi kita ni macam penyeimbang malam kita lah, sebab bila berat nak memikirkan hari esok dan memikirkan Ahad pagi tu apa khabarnya, tentu sekali dia mengganggu sikit lah fikiran kita. Bukanlah kita semua ni orang parti sangat pun kan, tapi kerana memang ini soal yang besar lah untuk negara, maka dia satu satu acara yang sangat besar untuk kita semua, dan kita pun tahu bahawa kesan dia sangat besar kepada seluruh aspek kehidupan kita, baik keluarga, individu sendiri pun kita memikirkan macam-macam perkara. Bahkan bila sebut tentang kita, iaitu kita kelompok masyarakat yang nak menuntut ilmu, yang nak belajar dan saling berkongsi ilmu ni, kita pun akan ada serba-serbi terkesan lah dengan apa saja keputusan yang ada. Dan saya yakin kita sama-sama orang awam yang melihat, saya ingat khutbah tadi pun sangat besar dia punya mesej dia. Bagaimana saya jumpa juga bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun ada, Chinese doktor tu saya pagi tadi jumpa untuk check up pun. Saya saja sembang pun dia cakap tak minat lah mengundi ni. Macam mana pun yang kita sebut tak nak undi ke, sebab tu khutbah tadi tu mesej dia kuat sampai dia terus letak wajib tu kan. Dengan maksud kerana impaknya impak yang besar kan. Maka kalau kita tak terlibat dalam menentukan keputusan, maka kita sebenarnya telah memilih untuk kalau dalam bola tu dia macam play safe lah, tak nak pakai baju tim mana, esok tim mana menang kita raikan je lah sama-sama. Dia ikut mana yang menang lah, kalau siapa yang tak gundi kan. Maka itu satu tanggungjawab besar lah untuk kita sama-sama buat. Mudah-mudahan Allah nilai pahala atas setiap usaha kita, kerana politik ataupun PRU ni dia satu ruang ijtihad, dia adalah satu tempat untuk kita tampilkan di hadapan Allah Ta'ala apa decision akhir yang kita buat berdasarkan analisis, berdasarkan penilaian, pertimbangan. Saya yakin semuanya ada pahala lah, kerana untuk seorang Muslim tu semua kehidupannya pun adalah nilai ibadah kan, yang kita nak kutip pahala dia. Terima kasih Puan Syidah, aku Ustaz Syahri. Baik, malam ni kita nak sambung tentang Aisyah. Dan Aisyah sebenarnya ada satu watak politician yang sangat yang sangat intensif lah untuk seorang perempuan terlibat dengan politik. Saya rasa ini adalah cerita politik yang paling yang paling besar kot eventnya dalam sejarah Islam. Dan bahkan ini adalah antara dilema-dilema berpolitik yang pertama sekali berlaku dalam sejarah Islam, iaitu perang-perang yang melibatkan sebilangan sahabat. Sangat menyedihkan.
Tetapi watak utamanya adalah Aisyah untuk pengetahuan kita kan. Yang saya rasa saya tak sempat sentuh situ pun. Cuma sekadar kita tahulah bahawa Aisyah ini satu watak politician, dengan maksud orang yang bawa satu suara mewakili rakyatnya, mewakili orang-orang di belakangnya untuk membela Uthman ibn Affan. Berbeza dengan ijtihad Ali ibn Abi Talib yang berhasrat untuk menangguhkan ataupun tidak menyelesaikan isu Uthman dengan cara yang Aisyah pegang. Satu ijtihad yang mungkin ada pelajaran yang kita boleh petik di sini, bahawa para sahabat pun Aisyah ada satu, banyak sangat cerita tentang Aisyah ni, tapi kita ambil satu yang berkaitan dengan perkara yang kita nak buat esok ni. Aisyah selepas perang Jamal yang menyaksikan sedih sahabat meninggal dunia syahid dalam perang tersebut. Ini perang antara dua kelompok muslimin, dan Aisyah di satu pihak dan Ali ibn Abi Talib di satu pihak yang lain. Perang yang dinamakan perang Jamal, perang unta, kerana Aisyah di atas seekor unta. Dan Nabi SAW telah pun fokus akan terjadinya peristiwa ini. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Aisyah, satu hari nanti kamu akan terlibat dengan satu peristiwa yang melibatkan senjata. Ini hadis ya. Saya tak petik matan dekat sini, kalau tak nanti panjang kita bersyarahkannya. Dan Nabi kata, kamu kena berjaga-jaga ketika kamu terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan di situ ada Ali ibn Abi Talib sekali. Nabi sebut kepada Ali terus, wahai Ali, kalau kamu ada di situ, tolong lindungi Aisyah. Nabi sebut direct kepada Ali ibn Abi Talib. Dan Ali ibn Abi Talib pun, kita pun tahu dalam cerita tersebut, meskipun perang Jamal ini satu pertembungan antara dua grup yang dipimpin oleh Ali ibn Abi Talib di satu pihak dan Aisyah, dan ya, walaupun perang tersebut berakhir dengan tak ada siapa pun menang akhirnya, tentu sekali menyedihkan, meskipun casualties itu berlaku di kedua-dua pihak. Ali ibn Abi Talib terus minta siapa nama tu, anak Abu Bakar yang bukan sahabat, Allahu Akbar, Muhammad ibn Abi Bakar nama dia. Muhammad ibn Abi Bakar, anak Abu Bakar yang bukan sahabat ya, sebab dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Abu Bakar tak ada dalam masa tu Ali. Sebab ini anak Abu Bakar yang Ali ambil macam mana angkat lah. Muhammad ibn Abi Bakar. Dan Ali ibn Abi Talib minta Muhammad ibn Abi Bakar pergi cari Aisyah. Aisyah siapa? Kakak dia lah kan? Kakak kepada Muhammad ibn Abi Bakar. Cari Aisyah dan tolong lindungi dia untuk bawa Aisyah pulang semula ke Madinah. Dan satu perkataan yang Aisyah sebut ketika itu adalah, Aisyah teringat ayat Quran yang memberikan yang cerita sebut tentang Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi SAW, dan ayat Quran tersebut berbunyi waqarna fi buyutikunna. Ini ayat yang kita pernah sentuh dalam pertemuan pertama dulu tentang siri sahabiat ni. Waqarna fi buyutikunna merujuk kepada, dan kalian wahai isteri-isteri Nabi SAW duduklah dekat rumah. Aisyah setiap kali dia melintas ayat itu, Aisyah akan menangis. Dia akan terkenang kesilapan terbesar dia bila dia terlibat dalam peristiwa tersebut. Sangat menyedihkan sebenarnya. Dan pelajaran untuk kita, bayangkan ya, politik telah menyebabkan perang besar berlaku antara sahabat sendiri. Dan kita tidak menafikan yang kita boleh terjebak sama dengan masalah tersebut. Sebab itu sentiasa para ulama ingatkan kita, siasah ni ijtihadat. Dia satu ruang yang masing-masing boleh membuat pilihan atas kecenderungan dan kefahaman dan kefahaman masing-masing, analisis masing-masing, dan jangan sampai dia membawa kepada satu benda yang akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. Maka terima adalah satu realiti yang ini satu pesta, satu acara yang ya silakan nak cenderung kepada siapa, dan apa saja hasilnya dia tidak akan membuatkan kita berperang sesama kita, mengucap kalimah yang mengkafirkan ke sesama kita, sebagaimana yang telah berlaku kepada generasi itu. Dan macam-macam lah keburukan yang boleh berlaku kerana siasah kan. Sebab tu saya sendiri pun barangkali ini bila dah tua, bukanlah tua ini kali kedua, baru nak mengundi kan. Saya ingat mungkin pengalaman selama ni tu macam bila PRU kita jadi excited terlebih sangat. Kali ni PRU yang paling sederhana lah untuk saya. Dia jadi bertenang sikit sebab lebih berhati-hati dengan siasah yang berbahaya lah untuk sebilangan orang, terutamanya macam saya ni. Sebab kita tak reti politik kan. So jom kita masuk kepada kisah Aisyah dalam slide kita. Kita dah sentuh tentang Aisyah, seorang alim. Pun alimah lah, seorang yang
sangat pakar, sangat mengetahui banyak tentang soal agama, sebab ketika itu agama ni tidak dikelaskan dari segi pengetahuannya, pakar hadis ke, pakar riwayat ke, pakar sejarah ke, pakar Quran ke, pakar tafsir ke. Saya harap line saya okey macam biasa. Malam-malam begini line dia terganggu sikit. Kalau ada masalah tolong beritahu saya. Dan bila sebut Aisyah ni seorang yang pakar dalam agama, sebagaimana kita sentuh dalam ni kan, tentang Quran. Okey. Bila para sahabat tidak memahami sesuatu hadis, bukan kerana dia tak faham hadis tu dia tidak memahami segala perkara agama yang berkaitan dengan hadis tu. Kefahaman fiqahnya, kefahaman akidah hadis tersebut, kefahaman tafsiran hadis tu, status hadis ni sahih ke tidak, segala-galanya. Dia tidak tertakluk kepada satu ilmu saja. Maka dia tanya kepada Aisyah, dan tentu sekali para sahabat sebut ni Abu Sa'id Al-Khudri sebut hadis ni kan. Sahabat yang alim sebenarnya, faqih dalam kalangan sahabat, disebut kalau kami jumpa Aisyah, kami jumpa jawapan. Ini kelebihan Aisyah yang sangat istimewa. Dan kita ada memulakan juga perbincangan, dan ini adalah satu ayat Quran dalam surah Al-Baqarah yang barangkali ramai tahu ayat ni. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini doa yang kita baca ketika kita tunai sa'i kan. Dan tahukah kita bahawa sebenarnya dalam kalangan sahabat dia ada sedikit ni dalam buku yang saya sebut itu, Al-Ijabah bima stadraka Aisyah 'ala sahabah, kitab yang dikarang oleh Badruddin Az-Zarkashi. Beliau menulis menghimpunkan lebih kurang 50 kes melibatkan para sahabat. Para sahabat tersilap memahami sesuatu dalil ataupun hukum ke apa, dan Aisyah yang betulkan. 50 peristiwa tersebut telah berlaku, dan itu sudah cukup banyaklah untuk kita faham kedudukan sahabat ketika itu. Mereka pun boleh tersilap memahami sesuatu dan Aisyah betulkan. Ada beberapa cerita yang saya boleh bawa dekat sini, antaranya yang berkaitan dengan ayat ni. Urwah ibn Zubair. Zubair ni dia sepupu dengan sepupu pula. Dia anak buah dia adalah anak dia Abdullah ibn Zubair. Ni sama jugalah anak buah kepada Aisyah juga. Dia ada satu pandangan ketika nanti Urwah bin Zubair ni masa zaman Nabi dia bukan bergelar alim lagi lah, tapi dia akan berkembang menjadi seorang ulama dalam kalangan sahabat juga. Urwah bin Zubair dia ada satu pandangan, bila dia melihat ayat ni, dia kata bila tunai umrah dia tak perlu sa'i, tak wajib untuk lakukan sa'i. Dia melihat ayat ni, dan sa'i ni kan memang rukun haji dan umrah kan, dia termasuk dalam rukun yang asal tu. Dan dia merujuk kepada ayat ni, dia kata apa? Sa'i ni dia bukan benda yang wajib. Kenapa? Kerana innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah tu syiar Allah Taala. Siapa yang tunaikan haji di Baitullahil Haram ataupun umrah, maka tak ada masalah kalau dia nak bertawaf antara keduanya, iaitu sa'i lah. Siapa nak bersa'i masa tunai haji atau umrah, tak apa, boleh. Maka ditafsirkan ayat ini maksudnya apa? Maksudnya sa'i ni seakan-akan mengabarkan daripada ayat ni dia berkeluarkan satu hukum, dia derive satu hukum. Maksudnya sa'i ni tak wajib, tak termasuk dalam rukun. Siapa nak buat, tak ada masalah. Dia mentafsirkan maksudnya begitu. Okey tak? Saya takut terganggu je line saya ni. Okey. Bila Aisyah dengar Urwah ibn Zubair memberikan pandangan sedemikian, Aisyah betulkan dia. Kerana Aisyah sebut surah Al-Baqarah ayat 158 ni tafsirannya bukan begitu. Dia ada cerita dia. Saya tak tahu dah pernah cerita ke belum, tapi ceritanya adalah ketika Nabi pertama kali bawa sahabat dalam rombongan haji itu, dan para sahabat bila dia nak bersa'i, Umar Al-Khattab sebenarnya dalam hadis tu, bila nak tunaikan sa'i, Nabi ajar sekian-sekian cara, sa'i ni rukunnya sekian-sekian, dia punya kaifiatnya sekian-sekian, dan Umar Al-Khattab terus tanya pada Nabi SAW, bukankah sa'i ni, Safa dan Marwah ni tempat orang jahiliah beribadah? Kan? Kalau dalam sirah tu kita tahu antara berhala yang berada di Safa dan Marwah itu adalah Na'ilah dan Asaf, dua berhala. Memang namanya macam tu. Na'ilah dan Asaf merujuk kepada dua ekor berhala yang sebenarnya orang yang diberhalakan, dan Na'ilah ni perempuan, Asaf tu lelaki. Ini adalah dua pihak yang bercinta bertepuk sebelah tangan, mak ayah tak restu, dan akhirnya dua-dua ni berzina dalam Kaabah. Maka orang Mekah pun anggap ni cerita yang magical. So mereka jadikanlah berhala Na'ilah dan Asaf, satu di Safa, satu di Marwah. Cerita yang
mengarutlah kan. Itulah asal-usul berhala di dua puncak bukit ini. Dan akhirnya bila mereka bertawaf tu macam duk sampaikan salam lah, putuskan salam daripada Nailah kepada Asaf, Asaf kepada Nailah. So Umar kerana jahiliah itu pekat ketika itu, Umar pun tanya pada Nabi, sa'i ini boleh ke? Kan? Dan ketika itulah turunnya ayat ni. Ni Aisyah betulkan Urwah bin Zubair. Ketika itulah turunnya ayat Quran, sesungguhnya Safa dan Marwah ni adalah syiar Allah Ta'ala, bukan syiar orang jahiliah. Bukan orang jahiliah yang memulakan sa'i ini, milik Allah Ta'ala. Maka siapa yang tunaikan haji atau umrah dan dia tunaikan sa'i, ada masalah. Jangan risau. Kita buat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana Nailah dan Asaf lagi. Itu dulu. Itu zaman jahiliah. Bahkan untuk kita faham, ketika Nabi tunai haji tu, ketika itu berhala tu masih ada kat situ. Untuk kita faham, berhala kat situ lagi. Sepanjang proses Nabi bawa sahabat dalam haji itu, dalam peristiwa tersebut, ketika itu berhala-berhala masih ada dekat situ, masih didirikan di sekeliling Kaabah pun masih ada, di Mina dan sebagainya, semua tempat ada berhala. Dan of course dia akan menyebabkan sahabat rasa macam sangsi lah kan. Lah untuk kita faham kan, masuk masjid ada berhala, mestilah garu kepala juga kan, nak solat ke tidak kan masjid ni. Ni belum cerita solat dalam gereja kan. Sedangkan di sebahagian keadaan tu kadang-kadang itu saja tempat yang kita ada, bahkan dekat overseas pun dia ada, dia panggil apa, tempat ibadah yang berkongsi kan, Kristian kat situ, Yahudi kat situ kan, pening kepala kita nak solat tempat begitu. Kalau tuan-tuan perempuan yang biasa ke Europe ke Amerika ke, jumpa tempat ibadah macam tu kan. So ini kes sahabat melalui pengalaman macam tu, dan Aisyah betulkan Urwah, tak, ayat Quran ni cerita dia tu. Bukannya tak perlu sa'i, tapi jangan takut untuk tunai sa'i kerana kita sa'i bukan lagi kerana berhala kan. Itu antara yang diceritakan lah. Antaranya lagi juga Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ni anak kepada Amr bin As. Amr bin As ni popular sebagai sahabat yang dia faqih juga, tapi dia lebih popular sebagai seorang general perang. Dia yang buka Mesir, dia yang pergi ke Syam dan sebagainya lah, itu panglima perang. Tapi Abdullah bin Amr bin As ni dalam sirah dia terkenal, dia sahabat juga, anak dia pun sahabat. Abdullah ibn Amr bin As ni terkenal dalam banyak riwayat seorang ahli ibadah. Anak dia lebih faqih daripada ayah dia sendiri. Kalau pernah dengar hadis yang saya teringat hadis-hadis kalau diriwayatkan tentang Abdullah bin Amr bin As ni, Abdullah bin Amr bin As tanya pada Nabi, boleh tak khatam Quran tiga hari sekali khatam? Dia tanya pada Nabi. Adalah dialog tu. Sampai Nabi cakap dia, khatam seminggu sekali. Nabi betulkan Amr bin As sebab dia ni macam nak beribadah dahsyat sangat. Maka Nabi cakap pada dia, tak apa, seminggu sekali khatam Quran. Dan ada riwayat lain, Abdullah bin Amr bin As pun dia terlibat juga dalam cerita yang ada sahabat jumpa Nabi tu cakap, boleh tak kami berpuasa tapi tak nak berbuka, kami tak nak berkahwin. Ini antara sahabat yang terlibat lah, Abdullah bin Amr bin As. Seorang sahabat yang sangat zuhud, sangat tinggi imannya. Dan dia pernah berfatwa ataupun pergi keluarkan satu pandangan, dia kata, kalau perempuan ataupun lelaki lah, bila nak mandi wajib, dia kena buka ikatan rambut dia. Dia kena perhalusi rambut tu sampai boleh dia air tu pergi ke seluruh rambut. Kan? Aisyah bila dengar fatwa Abdullah bin Amr, ni bukan berkaitan dengan slide kita lah, tapi ini saya ambil daripada buku yang saya rujuk tu. Abdullah bin Amr bin As berikan pandangan kalau mandi wajib perempuan atau lelaki kena buka ikatan kan, sebab kena basahkan seluruh rambut tu. Kan kena ratakan kan. Tapi Aisyah betulkan pandangan tu. Aisyah cakap, aku mandi dengan Nabi SAW dalam satu bekas. Dan bila Nabi nak basuh kepala, ni mandi wajib bila Nabi nak basuh kepala, Nabi hanya jirus je. Jirus air dekat kepala 3 kali, dah habis. Tanpa nak kena ratakan, tengok satu demi satu. Buka ikatan pun, Aisyah kata, tidak. Kerana Nabi hanya jirus air di atas kepala aku. Ini pun pandangan fiqah ada dia punya perbincangan. Kalau fiqah nanti perempuan tanyalah siapa yang mengajar fiqah dalam kelas kita kan. Tapi ini antara hadis Aisyah betulkan Abdullah bin Amr bin As. Dan bahkan ada sebahagian yang memanjangkan cerita ni tentang waswas. Waswas ni satu keadaan yang agak berbahaya untuk orang yang mungkin ada masalah macam, saya pernah tanya psikologis seorang psikologis, organizational psychologist, dia bukan psikologi klinikal, tapi saya tanya pada dia, boleh tak OCD itu berlaku kepada ibadah? OCD ni apa? OCD ni apa? Obsessive Compulsory Disorder, OCD.
satu situasi masalah mental yang terjadi kepada sebahagian orang yang dia terlalu obses kepada sesuatu dan dia tak boleh kawal diri dia dengan benda tersebut. Kita kalau nak keluar rumah, kita fikir apa dah kunci belum rumah, itu okey. Itu adalah ya terima kasih tuliskan kat situ. Itu adalah normal untuk mana-mana orang. Bila ambil wuduk dia check, okey, dah betul lah ni, dah basah dah kan dekat tempat yang kita ambil wuduk. Okey. Itu normal untuk sesiapa pun check semula apa yang terjadi dan apa benda yang dirisaukan lah, tak kunci rumah ke, dah parking elok ke belum, itu biasa. Tapi kalau dia terlalu obses sampai mengganggu function kehidupan dia, kan? Yang ambil wuduk sampai 2-3 jam, yang mandi wajib sampai 3-4 jam, ni real case Ini bahkan bukan semata-mata kisah saya dengar, ada anak murid saya dulu zaman saya belajar, saya pernah mengajar kat kuis dulu, ramai anak, bukan ramai, 2-3 orang lah saya jumpa, real case, memang ambil wuduk sejam. Serius. Benda ni benda yang pelik lah. Kalau tak tahu itu adalah OCD, kita akan pelik, kan? Mandi wajib sejam, 2 jam. Ya Allah. Sebab dia selalu datang lewat ke kelas. Saya tanya, apa hal datang lewat ke kelas? Oh, saya mandi Ustaz. Mandi? Takkan mandi boleh jadi alasan, kan? Semua orang pun mandi. Dan bila saya tanya betul-betul, saya semak betul-betul, ajak dia personal sembang, rupanya dia ada masalah tu, saya minta dia pergi diagnose lah, jumpa psychiatrist ke apa kan. Sebab OCD ni boleh berlaku pada ibadah. Jangan main-main dengan OCD. Dan kadang-kadang kita as a Muslim, kita selalu menyalahkan diri. Dan antara satu benda yang mungkin kita perlu banyak fikirkan, sebab was-was ni satu perkataan yang tricky sebenarnya. Kita fikir kita was-was, tapi rupanya ada penyakit. Itu bahaya, kan? Sebab mandi wajib sejam, itu dah bukan was-was. Itu dah ganggu function hidup kita, kan? Saya memang ada seorang kawan yang selalu kalau saya akan refuse untuk solat sebelah dia, sebab saya terganggu, kan? Dia pula suka dengan saya. Laki lah, dia suka duduk sebelah saya. Sebab saya ni konon-konon ustaz zaman sekolah dulu kan. So kawan pun duk tanya hukum hakam ke apa, tak kerti jawab pun. Tapi konon-konon lah kita ustaz sikit, pandai baca Quran. So kawan pun suka duduk sebelah kita. Kawan saya ada satu masalah yang setiap kali solat, kalau ada kawan-kawan kita kan, solat je usolli. Imam rukuk baru dia masuk. Kan? Padahal dia mula dengan kita dah. Dan sebagian orang memang diuji dengan satu keadaan macam tu. So lihat hadis macam ni banyak membantu kita untuk fahamkan kita bahawa kalau kita nak fikir semua rambut dah kena air, pening kepala tu tau. Takkan nak cek berapa ribu rambut dah dekat kepala ni, nak cek dah basah ke belum. Tapi rupanya Masya Allah ada hadis begini, kerana Aisyah telah bantu kita untuk faham was-was tu apa. Kan? Was-was tidak akan membebankan kita. Bahkan al-waswasatu minasyaitan. Kan? Al-yaqin la yazulu bisyak, dalam hadis sebut kan. Keyakinan tu dia tak boleh hilang hanya kerana ada syak. Dia perempuan lagi lah kan, rambut panjang dan sebagainya. Lagi rumit. Macam mana? Kan? Ini anak murid saya yang saya jumpa ni pun lelaki semua ni. Kan? Duk cek, bayangkan duk cek bulu dekat janggut tu. Ya Allah, macam mana? Saya tak pernah lah cek bulu janggut ni saya ni basah ke tidak. Ambil wuduk, ratakan apa yang mampu. Cukuplah. Kan? Sebab dia akan menyusahkan kita. Agama tak sepatutnya susah lah kan. Dan Aisyah dah tegur Abdullah ibn Amr bin As. Ibn Umar pun pernah bagi satu fatwa, jangan letak minyak wangi sebelum ihram. Kan ihram tu kan lepas ihram baru kita dia ada halangan-halangan tertentu kan. Tapi Abdullah ibn Umar ni pakar sahabat ni, faqih dalam kalangan sahabat, pernah keluar satu fatwa tak boleh letak minyak wangi sebelum ihram. Dan Aisyah betulkan yang aku ni letak minyak wangi pada Nabi sebelum Nabi ihram. Masya-Allah, itu kedudukan Aisyah kan. Dan ada satu peristiwa, inilah saya sebut tentang, ada banyak sebenarnya cerita, 50 cerita kan. Abu Hurairah pernah keluar satu fatwa juga, yang bila puasa dan kita dalam keadaan junub, tiba-tiba kita terbangun lewat sehingga terlepas subuh, maksudnya lebih daripada waktu yang kena mula puasa pada waktu tersebut, terlepas. So kalau terlepas waktu tu, kita tak boleh puasa dari hari tu. Abu Hurairah siapa? Ini adalah muhaddis teragung dalam kalangan sahabat kan. Kebanyakan hadis daripada dia, majoriti hadis daripada Abu Hurairah. Periwayat hadis yang paling banyak sekali, Abu Hurairah. Dia keluarkan fatwa, kalau tak mandi wajib sebelum bermula puasa, maka puasa tak boleh. Aisyah betulkan dia. Aisyah Masya-Allah. Aisyah sekali lagi datang untuk menyelamatkan umat, bagi tahu kepada Abu Hurairah, aku nampak Nabi SAW mandi wajib selepas bermulanya puasa. Nabi tak makan lagi lah. Selepas bermulanya waktu puasa, Nabi baru mandi wajib. Kan? Dan Nabi berpuasa hari itu.
Aisyah betulkan Abu Hurairah. Ini rangkuman beberapa cerita lah yang melambangkan kedudukan Aisyah, insyaAllah. Dan ya, baik, kita kembali kepada slide kita sebelum kita pergi tempat lain pula. Okey, ada beberapa cerita sehingga ke hujung ni. Dalam satu peristiwa, ini adalah barangkali bulan terakhir Nabi SAW ataupun hari terakhir sebelum Nabi jatuh sakit. Lebih tepat, hari terakhir sebelum Nabi jatuh sakit. Iya ke? Bukan. Silap. Ini slide selepas ni. Saya tolong padam balik pernyataan saya tadi. Nanti simpan kenyataan tu untuk slide lepas ni. Silap pula. Itu hadis yang lain. Hadis ini menceritakan satu hari Aisyah melihat Nabi SAW tiba nafsin. Nabi rasa macam senang hati. Nabi nampak, Aisyah nampak Nabi senang hati. Qultu, Aisyah sebut pada Nabi SAW, Ya Rasulullah. Hadis ini saya sangat suka kerana dia tentang kita juga. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Allah, ya Rasulullah, doalah pada Allah Ta'ala untuk aku. Ini dialog seorang isteri dengan suaminya, untuk kita faham. Dan cuba kita letak suasana kita. Saya rasa antara kekurangan kita sebagai orang Melayu adalah kita baca doa dalam bahasa Arab yang kita tak faham. Sedangkan kita berbicara, kita merayu, kita menghadapi masalah hidup kita dalam bahasa Melayu. Kita tak ada, yelah kita berzikir lah kan. Bila terima cerita musibah tu, astaghfirullahaladzim, zikir lah kan. Tapi lepas tu kita duk berletih kan. Allah sedihnya, kenapalah jadi macam tu, semua dalam bahasa Melayu kan. Kita tak cakap bahasa Arab. Okay? Tapi antara kekurangan kita adalah kita merayukan doa pada Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Yang sama ada kita tahu atau tak faham maksudnya, tetap ia satu bahasa yang berbeza. Okay? Saya rasa, ini dengan rendah hati, dengan saya yang mungkin ada latar belakang bahasa Arab sebab belajar properly secara formal dulu kan sebelum belajar, pun saya rasa yang doa saya lebih bermakna bila saya baca dalam bahasa Melayu. Jujur kalau saya boleh sebut pada perempuan. Hafalah doa banyak mana pun, tapi doa yang paling betul-betul lah kena dengan hati tu, dia mesti bahasa Melayu. Saya kalau boleh kira lah, adalah waktu-waktu kita menangis baca doa kan, dia mesti masa tu, jiwa kita berbahasa Melayu. Dia bukan berbahasa Arab. Kan? Walaupun kita baca doa yang dalam bahasa Arab, tapi jiwa kita sedang mengadu pada Allah Ta'ala dalam bahasa Melayu. Kan? So, ini bayangkan dialog antara suami dan isteri, dan Aisyah minta Nabi dengan bahasa dia lah kan. Minta Rasulullah untuk doakan Aisyah. Dan doa Nabi pada Aisyah sangat istimewa. Ya Allah, saya tak tahulah kalau kita dengan pasangan kita pernah tak berlaku macam ni, pernah tak kita berdoa dengan pasangan kita dengan sebenar-benar doa, sebagaimana Aisyah dengan suami dia. Saya tak tahu pernah ke tidak kita melakukan betul dengan keluarga kita kan. Kita balik ke rumah, kita hadapi masalah, kita ajak isteri kita, mari sini, jom kita doa sama-sama pada Allah Ta'ala kan. Jom kita sama-sama doa untuk selesaikan masalah ni. Jom kita sama-sama doa untuk kita buat apa saja. Bahkan sampai tahap, maaf kalau sebut, benda ni benda yang sensitif, tapi bahkan dalam sexual intercourse pun ada doa khusus kan. Menandakan betapa, Masya Allah, Allah berikan banyak sangat, Allah facilitate family ni, pasangan ni dengan doa. Allah tunjukkan, dan Nabi tunjukkan pada kita bagaimana doa itu adalah benda yang perlu menjadi satu nature, satu culture dalam family. Tapi macam saya sebut tadi, kerana doa itu biasanya bentuk ritual kan. Lepas solat baca doa, ataupun naik kenderaan baca doa. Itu bagus, satu benda yang sangat bagus, tapi untuk pergi selevel meningkat tinggi lagi, yang saya yakin diri saya belum lagi mencapai benda itu, iaitu bagaimana untuk kita rutinkan apa sahaja, anything, masalah ke, gembira ke, cuba rafakkan tangan kita, angkat dan doa pada Allah Ta'ala. Sebagaimana dialog Aisyah dengan suami dia, Rasulullah SAW. Dan doa Nabi, Masya Allah, doa Nabi, Allahumma ghafir li Aisyah. Nabi doa, Ya Allah, ampuni Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha, dosanya yang lalu, wa ma ta'akhara, dan dosa-dosa yang belum dilakukan. Ini kalau bahasa Arab betul dia sangat indah. Dosa-dosa yang telah dia lakukan, min dhanbiha, wa ma ta'akhara, dan dosa yang belum dilakukan. Maksudnya apa? Nabi tak nafikan yang Aisyah akan lakukan dosa. Tapi Nabi harapkan Allah ampunkan doa tersebut. Masya Allah. Wa ma asarrat, mana yang Aisyah sembunyikan dosa tersebut, kesalahan tersebut. Wa ma a'lanat, dan dosa-dosa, kejahatan, kesilapan yang Aisyah lakukan secara terang-terang. Ini doa Nabi kepada Aisyah. Dan doa ini memohon satu anugerah yang hanya Allah berikan secara eksplisit kepada mereka yang sertai perang Badar. Dan ini yang
Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang sertai perang Badar ni, dosa sebelum selepas semua terampun. Ini hanya special untuk mereka menyertai perang Badar sebenarnya. Maksudnya doa ni doa yang sangat besar, kan? Kita biasa doa, Allah, kita minta Allah ampunkan kita lah, kan? Tapi dengan nilai doa Nabi sebut ni sangat bernilai tinggi ni. Sebab kita minta lebih daripada apa yang biasa kita minta lah, kan? Kita minta Allah ampunkan yang sebelum tu kita lakukan. Yang ke depan ni tak tahu lagi. Yang confirm, of course, confirm kita lakukan kesilapan. Tapi itu pun Nabi minta pada Allah Ta'ala, tolong ampunkan Aisyah. Nabi tak perlukan doa untuk Nabi lah, sebab Nabi dah selesai segala-galanya. Nabi adalah Nabi. Tapi itu Aisyah adalah bukan Nabi. Hanyalah isteri seorang Nabi. Maka tetap perlu dinilai dosa dan pahalanya dan sebagainya. Walaupun ya Allah tetap menjanjikan kedudukan yang tinggi nanti, kan. Dan tengok, kan, yang menariknya adalah fadhahikat Aisyah. Dhahikat kat sini boleh tafsir sebagai gelak, tapi lebih layak untuk kita tafsirkan adalah Aisyah sangat excited dengan doa Nabi. Bayangkanlah suasana ini berlaku secara personal, Nabi dengan Aisyah, suami dan isteri. Aisyah rasa sangat excited hatta saqita ra'suha. Sampailah kepala Aisyah itu jatuh fi hijriha, di atas katilnya. Maksudnya apa? Dia kalau excited ni kadang tak dikawal dia. Tak tahu nak menggambarkan macam mana, tapi Aisyah very excited sampai dia kepala itu hoyang-hoyang, tak tahulah, kan. Tapi menggambarkan excitement yang dia rasai oleh Aisyah. Dan bayangkan, ini very personal, dan inilah yang membahagiakan pasangan ni. Bila kita dah menikmati banyak benda lain, kita kena faham, bilik Nabi kecil macam mana, kan? Dia adalah bilik, malu nak cakap bilik Nabi tu rumah, kan. Sebab tu saya pun selalu cakap itu adalah hujurat, itu bilik bukan rumah. Ada orang tulis tu rumah Nabi. Saya rasa nak kata benda tu rumah macam tak rumah, tak sepatutnya kita panggil rumah. Kerana Allah Ta'ala pun menggelarkan hujurat. Bilik Nabi SAW. Bukan rumah pun. Sangat kecil, sangat sederhana. Apa je nikmat dunia yang Nabi dah rasa, kan. Dan bila pasangan sebegini, yang kedua-duanya menikmati kesederhanaan dalam hidup, benda yang membahagiakan adalah benda-benda begini, kan. Antara perkara yang saya selalu sangsi ataupun saya selalu yakini, hidup saya ni barangkali, saya malu nak sebut hidup orang lain, saya hidup saya lah, kan. Tapi bila sebut tentang hidup saya rasa antara benda yang menyebabkan kita kurang excited bila berdoa, bila apa sajalah, bila sebut tentang pahala ke, maybe excitement tu kurang, barangkali kerana kerana kita ada benda lain yang lebih kita nikmati dengan pasangan kita selain daripada doa tersebut. Ni benda yang kita kena sama-sama fikir macam mana untuk kita upgrade lah dalam kehidupan kita, supaya gelak ketawa kita dalam rumah tangga tu juga terarah ke arah benda-benda macam ni lah. Melihat kepada syurga, neraka, pahala, dosa. Sebab kadang-kadang bila dengan pasangan ni kita segan, kan. Saya lah, kan, kadang segan dengan pasangan nak konon-konon nak macam ustaz, kan. Kalau kat luar tu boleh jadi ustaz dengan perempuan, kan. Tapi dengan pasangan ni tak boleh, kan. Dia tak boleh jadi ustaz sangat. Dia kena tulus ikhlas, baca doa sama-sama. Dia benda yang tak mudah, tapi kita kena letakkan posisi keluarga kita supaya ada suasana yang sebegitu rupa lah. Supaya kegembiraan kita, bila kita tahu kita beramal, kita lakukan kebaikan, kita masuk syurga sama-sama, kan. Dan apa lagi, kita tahu puan apa yang puan sembah kat situ, saya tak tengok chat dia. Nanti saya tengok supaya saya faham kenapa. Okey, tak apa. Dan yang best tentang hadis ini adalah Nabi sebut apa, mana dia? Faqala, Rasulullah SAW, Nabi sebut apa? Adakah doa ini menyebabkan kamu rasa senang hati, wahai Aisyah? Aisyah sebut, ya, dia menyenangkan hatiku. Faqala, wallahi. Tengok Nabi, jawapan Nabi sangat istimewa. Wallahi, ini hadis sahih, Haythami, riwayat Al-Haythami, sahih. Yang sahih kan siapa nama tu? An-Nablusi. Dan faqala, Nabi sebut pada Aisyah, wallahi, demi Allah, innaha la da'wati. Doa ini adalah doa aku li ummati fi kulli salah. Ini adalah doa aku kepada umat aku pada setiap solat. Bila saya baca hadis ni, first tu kira dia rasalah macam okay, funny, suami isteri. Tapi sampai hujung ni dia meremang sikit tau, dia punya emotion. Untuk kita rasa untuk kita faham kenapa seorang Nabi yang seagung itu ada ruang dalam hidup dia, dan benda tu regular, every day, setiap waktu solat, Nabi ada masa untuk
berikan satu doa khusus untuk umat Nabi. Every single salah. Kan? Setiap solat ini sangat special dan menyebabkan kita rasa malu dengan Nabi SAW. Kan? Jadi bila bergelumang banyak dengan sirah ni, kadang-kadang saya selalu, kalau sebut pasal talbis iblis kan, selalu syaitan ganggu saya dengan cara macam mana lah. Dengan cara, kau tak malu ke khubat? Ni benda yang betul tapi takut dia membawa kita ke tempat yang lain. Kan? Tak malu ke nak cerita pasal sirah banyak-banyak? Tapi engkau betul ke tulus ikhlas cinta kau pada Nabi? Tidakkah Nabi dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, nanti Nabi tunggu di telaga. Nabi tahu mana satu umat yang cinta Nabi, mana satu umat yang tak cinta Nabi. Kan? Dan sejauh mana kita ada kenangan dengan Nabi SAW setiap waktu solat. Kan? Kita, itu pun salah satu benda yang berkaitan juga. Kita doa kita dalam bahasa Arab. Sejauh mana kita menikmati bila kita sebut, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Kan? Bila kita sebut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejauh mana perkataan tu dimasuk dalam jiwa kita dan kita sebut, ya, aku bersaksi bahawa apa saja yang aku dapat pada hari ini, segala ilmu, segala ibadah, segala iman yang aku dapat, semuanya kerana ada Rasulullah SAW. Bukan kita nak anggap Nabi tu malaikat ke apa, tapi untuk kita hargai kan. Sebab Nabi yang sama telah doakan supaya dosa kita yang sebelum ni, yang semalam, dan dosa yang akan saya buat lepas saya ambil live ni, semuanya Allah ampunkan. Dan Nabi doakan pada kita. Semua umat Nabi doa. So ini very special. Siapa yang tidak meremang dan rasa hiba dengan apa yang Nabi sebut ni, maka kena baca banyak kali supaya kita sedar yang ada orang yang sangat mencintai kita, bahkan lebih daripada kita sendiri buktikan cinta kita kepada dia. Kan? Sedangkan orang itu seorang dan kita ni ramai. Sejauh mana kita dapat buktikan, itu satu perkara yang kita kena fikirkanlah. Macam mana kita nak tinggikan nilai cinta kita kepada Nabi SAW. Okay? Last ke betul ke last? Oh, ada lagi. Okey, ada 2 slide lagi ya. Saya harap ada masa lebih sikit untuk kita tengok soalan yang minggu lepas juga sampai soalan hari inilah. Ada satu cerita bagaimana Nabi SAW, ini adalah hari terakhir sebelum Nabi jatuh sakit. Nabi jatuh sakit selama seminggu kan sebelum Nabi wafat, dan ini hari terakhir sebelum bermulanya Nabi jatuh sakit selama seminggu dan Nabi wafat. Nabi pulang daripada menziarahi Baqi' al-Gharqad, iaitu perkuburan Baqi', ya, berdekatan dengan rumah Nabi SAW. Dan bila Nabi pulang tu, Nabi dapati aku, Nabi bertemu dengan Aisyah, wa ana aqulu, dan aku berkata, wa ra'sah. Aisyah sebut, sakitnya kepala aku. Kan? Aisyah mengadu kepada Nabi SAW, kepala dia sakit. Kan? Dan Nabi sebut, bal ana ya Aisyah, wa ra'sah. Dan kita kena tahu, kesakitan yang Nabi alami itu sebenarnya, of course, orang yang mati secara natural death ni, dia akan mengalami secara gradual sakit-sakit tu kan. Dan of course kita boleh membayangkan Nabi dah sakit lama sebenarnya. Bahkan ada riwayat sebut Nabi sakit kerana racun di Khaybar kan. Racun yang Nabi dapat di Khaybar ketika Nabi makan kambing tu kan. Ada sebagian riwayat menyebut yang Nabi masih merasakan sakitnya racun di Khaybar itu sehinggalah Nabi wafat kan. So Nabi memang dah mula sakit badan dan sebagainya di hujung hayat Nabi, dan ketika itu Nabi sebut pada Aisyah, sakit kepala kamu, kepala aku lagi sakit Aisyah. Nabi sebut pada Aisyah macam tu kan. Dan kita bayangkan di akhir hayat Nabi adanya lagi gurauan-gurauan sebegini dengan isteri Nabi SAW. Wa ma darraka law mitti qabli faghasaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki. Apa pendapat kamu wahai Aisyah? Nabi sekadar nak berbahasa-basi dengan Aisyah. Kalaulah, apa yang ruginya kamu Aisyah kalau kamu meninggal dunia sebelum aku, kan? Dan aku mandikan engkau, aku kafankan engkau, aku solatkan ke atas engkau, dan aku kebumikan engkau, apa yang kamu rugi? Kan? Nabi cuba gembirakan Aisyah. Dan kita kena bayang, Nabi lebih sakit daripada Aisyah sebenarnya. Kan? Nabi dah jatuh sakit ketika itu, belum betul-betul jatuh sakit teruk yang tak boleh bergerak tu, yang seminggu terakhir. Tapi Nabi tentu sekali lebih sakit daripada Aisyah. Aisyah masih muda. Aisyah hanya sakit kepala saja, kan? Pening kepala. Dan Nabi sebut dengan Aisyah, apa yang ruginya? Ini dialog suami isteri kan. Kita lihat betapa santunnya Nabi SAW. Ia bergurau, tetapi gurauan Nabi SAW, dia ada nilai cinta, dia ada nilai kasih dekat situ kan. Sedangkan saya agak malu juga melihat bagaimana
dialog ataupun perbualan generasi saya lah kan. Yakin puan-puan senior lah kan. Saya ni kira adik ataupun anak lah kepada perempuan kan. Cumanya saya agak malu dan kecewa melihat realiti yang mungkin saya ada kepompong saya sendiri, melihat adik-beradik sendiri, kawan-kawan circle kita yang ustaz-ustazah kan. Kita tak jumpa sangat orang-orang awam yang sebenarnya memerlukan pendidikan dan kefahaman macam mana untuk aturkan keluarga mengikut sunnah Nabi SAW. Tapi bila pergaulan tu mula meluas dan kita jumpa bagaimana pasangan yang bila bercakap, bila bergurau tu, saya rasa saya dengan kawan pun takkan cakap macam tu. Dan itu sangat menyedihkan, kan? Dan ya, in reality mencarut sesama pasangan, kan? Itu realiti yang susah saya nak nafikan kerana saya jumpa depan mata. Jumpa orang cakap depan mata, oh rupanya suami isteri. So mengejutkan, pasangan suami isteri cakap mencarut sesama sendiri dan apa nama ni, cakap kasar, kan? Bergurau kasar, biasalah, kan? Dah jadi satu benda yang dinormalize kan pada zaman sekarang. Dan lihat bagaimana Nabi SAW dalam gurauan Nabi ada kasih kan. Jadi sayang Nabi SAW kepada Aisyah. Dan tengok Aisyah, Masya Allah. Ya, Aisyah sentiasa ada cerita begini dengan Nabi SAW. Aisyah sebut apa? Qultu laka'anni bika'an law fa'alta dhalik qad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'iki. Apa faham tak? Kalau yang dah faham dah boleh senyum dah kan. Aisyah sebut apa? Dia kata, yelah, ni saya guna bahasa saya untuk mudah faham. Yelah, lepas dah buat semua tu nanti, engkau akan pulang ke rumah aku sebab aku dah tak ada kat situ dan engkau akan fa'arasta ni maksudnya berkahwin tau. Engkau akan bersanding dengan perempuan-perempuan lain dekat rumah tu. Aisyah, Masya Allah. Dia sentiasa ada sudut kehidupan dia yang very human, very isteri, very perempuan, menunjukkan itu normal untuk berlaku kepada mana-mana perempuan. Bahkan ada suami yang agak feminin juga berlaku begitu juga kan. Dan Aisyah sempat menyebut kalimah yang kita pun jadi ketawa bila baca cerita ni kan. Sebab Aisyah, yelah Nabi tadi macam nak tenangkan hati Aisyah, tapi Aisyah sajalah kot untuk membalas lawak Nabi SAW. Dan Aisyah pulangkan semula buahnya. Dan Aisyah sebut, memanglah lepas dah selesai kafankan aku, makamkan aku, nanti kau boleh dengan isteri lain. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tersenyum kan. Thumma budi'a fi waj'ihi alladhi mata fi, dan bermulalah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini last slide kita untuk Aisyah insya-Allah. Sebelum saya sebenarnya nak tengok isu umur Aisyah nanti di hujung insya-Allah. Saya nak menjawab soalan last week juga. Ini adalah yang terakhir tentang Aisyah. Sebenarnya banyak, of course. Saya harap perempuan boleh tengok cerita Aisyah yang melibatkan peristiwa terbesar iaitu Perang Jamal. Itu antara cerita di akhir hayat Aisyah yang saya rasa sangat mustahak lah. Terutama sekali di musim PRU ni kan. Kita tengok bagaimana Aisyah punya position dan ibrah yang kita boleh belajar daripada peristiwa tersebut. Tapi kita tak sempat cerita kerana ceritanya sangat panjang kan. Dan ini hadis terakhir pada hayat Nabi SAW, iaitu mata Rasulullah SAW fi baiti. Nabi wafat di rumahku. Wa fi yaumi, pada hariku. Wa baina sahri wa nahri, dan antara tengkuk ataupun kerongkong dan juga dadaku. Aisyah rangkul Nabi SAW. Dan ketika itu, ketika kewafatan Nabi SAW nak berlaku, fadakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ibn Abi Bakar, anak Abu Bakar, masuk dan dekat tangan dia ada siwak. Ini para ulama pun mentafsirkan. Abdurrahman ni masuk sebab apa? Abdurrahman ni dia toddler lah, kanak-kanak. Dia masuk dalam ruang tu dan apa nama ni? Tangan dia ada pegang siwak, masya-Allah. Dan Nabi bila nampak, tengok fanazara ilaihi sallallahu alaihi wasallam fadhanantu anna lahu fihi hajah. Saya hadis begini kan, saya untuk kita hayati sebagai pasangan bagaimana pasangan yang baik ni dia ada firasat yang baik kepada pasangan dia. Dia bayangkan Nabi tengok je kan. Fadhanantu, dan Aisyah dapat tahu anna lahu fihi hajah, yang sebenarnya Nabi SAW suaminya itu ada satu hajat, ada satu kemahuan untuk bersiwak. Masya-Allah kan. Dan dia apa bahasanya, telepati kan. Pasangan yang baik ni dia ada satu, bukan saja komunikasi dia baik. Nabi SAW cemerlang. Lulus dengan cemerlang dari segi komunikasi. Kan?
Tapi kita lihat bagaimana Nabi dan para isterinya pun lulus dari segi firasat tu. Firasat ni next layer, next level tau. Kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangan itu satu level. Satu level lagi, kita cepat tahu yang pasangan aku lapar. Dia insting. Pasangan aku emosinya tak tentu. Bahkan saya ada membaca beberapa kajian juga. Ni minta maaf kalau saya sebut pada perempuan ni. Tapi ini satu benda yang dikaji dan dikeluarkan juga lah dalam kajian tersebut. Yang saya pun selama ni ingat yang barangkali isteri lebih ada insting kuat tentang perasaan pasangan. Tapi dalam beberapa keadaan kajian tersebut sebut dalam beberapa keadaan, terutamanya dalam keadaan yang emosi tak stabil, sebenarnya suami lebih sensitif. Dalam peristiwa tertentu, dalam keadaan tertentu, iaitu ketika pasangan dia merajuk, biasanya suami lebih sensitif dengan perasaan pasangan dia. Maksud sensitif tu dia sifat perasaan lah. Tapi kadang-kadang bila isteri, ini dalam kajian tersebut lah ya, ini bukan generalization, sekadar mengatakan satu hasil kajian ni, yang suami ni kerana bila dia merajuk, bila dia terasa hati, dia tak terlalu menunjukkan gambaran fizikalnya. Saya tak tahulah pengalaman perempuan. Setiap kita pengalaman berbeza kan. Of course tak sama dan tak boleh nak kalau tak boleh nak generalize secara mudah juga. Tapi biasanya suami, lelaki ni dia tak ada reaction mimik muka ke apa, jarang macam tu. Kan? Tapi pasangan yang isteri, dia ada tanda dia. Saya sebagai suami mengakuilah kajian tu. Ada banyak sangat penanda yang saya tahulah. Ni mesti ada satu masalah ni. Dan Nabi pun macam tu sebenarnya. Kalau kita tengok hadis yang kita pernah sentuh sebelum ni, Nabi tahu, Nabi sebut kepada Aisyah, aku tahu bila engkau marah aku. Kan? Bila engkau sebut bi Rabbi Muhammad, kau okey. Tapi kalau sebut bi Rabbi Ibrahim, dengan Tuhan Ibrahim, engkau tengah marah pada aku. Sebab engkau libatkan nama Nabi yang lain bila engkau bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Kan? Nabi pun tahu, boleh detect benda tersebut. Tapi menurut kajian tu, isteri dalam keadaan berkonflik, kadang-kadang dia tak sedar perasaan pasangan dia. Saya baca dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hamka, kalau saya pernah cerita sebelum ni, master saya kaji Hamka dalam sejarah Islam. Dan saya baca Tenggelam Kapal Van der Wijk, ada satu perangkap tu yang saya sangat suka. Baru saya faham hari ni, bukan hari ni lah. Saya baru faham tahun ni lah. Apa sebenarnya maksud Hamka bila Hamka sebut tu? Mula-mula saya baca macam, Hamka ni sedap cakap perempuan macam tu. Dia cakap apa tahu? Dia kata, perempuan ni, saya harap benda ni tak menyentuh sensitiviti sangat, sekadar nak melontarkan. Hamka sebut dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, satu dialog Zainuddin dengan Hayati ni, dia kata, Zainuddin macam mengadulah, dia kata, perempuan ni, kalau kita buat dia cepat terasa. Tapi kalau dia buat kita, sampai bila-bila, dia tak sedar yang sebenarnya dia telah menyakiti hati lelaki. Kan? Ini kenyataan Zainuddin dan Hayati dalam itu novel fiction kan. Tapi sekarang nak menjumpa tuan-tuan, kaitkan dengan kajian tadi dan kaitkan dengan pengalaman kehidupan kita, bukan nak sebut perempuan lemah ke apa, tapi antara perkara yang para wanita boleh learn daripada Aisyah juga dalam cerita ni adalah kan, bagaimana Aisyah boleh tahu suaminya nak apa, keperluan suaminya dalam keadaan yang begitu. Dan dia tahu yang suaminya nak siwak. Kan? Betul, suami ni tak berkata-kata, dia senyap. Bukan senyap je, muka pun tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi hatinya rupanya macam, hatinya terluka, dia bawa diri dia. Sebab tu saya pun perasan dulu kalau ayah saya dulu pun, balik kerja je mesti duduk dalam kereta. Ni zaman yang tak ada media sosial kan. Balik kereta, duduk dalam kereta, macam termenung kan. Lepas tu kalau yang atuk-atuk tu, duduk kat beranda, duduk tengok langit. Layan perasaan kan. Tapi barangkali bila saya dah besar macam ni, saya dah ada anak macam ni kan, saya faham yang itu cara lelaki kot menguruskan emosi dan juga perasaan dia. Yang para wanita kena belajar untuk sedap saya kan, macam mengarah ke perempuan. Tapi mungkin benda yang kita boleh belajar macam sebenarnya lelaki pun ada masalah dia juga kan. Tapi untuk perempuan juga, macam mana untuk kita belajar daripada Aisyah supaya sensitif dengan perubahan riak muka, perasaan pasangan kita, suami ni. Kalau dah dapat suami baik itu, Masya Allah, satu keuntungan lah kan. Maka kita kena lebih upgrade lah kita punya hubungan dengan pasangan kita supaya kita tahu sensitif dengan perubahan emosi dia, apa yang dia nak dan sebagainya. Dan ini yang berlaku kepada Nabi. Aisyah pun lembutkan siwak tu, selesaikan siwak tu, yang dia cantikkan, bersihkan siwak tu,
Aisyah beri pada Nabi SAW, fastanna ka ahsani ma ra'aituhu. Aisyah sebut, aku tak pernah tengok Nabi siwak dengan semangat macam tu. Nabi lemah sepanjang seminggu, tapi di akhir hayat Nabi ni, Nabi nak siwak tu. Dan kita pun tahu dalam hadis Nabi sebut apa, kalaulah aku tak terfikir yang siwak ini membebankan umat aku akan wajibkan semua umat aku untuk bersiwak. Dalam hadis Nabi sebut kan. Dan Nabi capai siwak tu, Nabi gosok gigi Nabi, dan Aisyah tak pernah tengok Nabi sesemangat itu. Kan? Kemudian selepas itulah Nabi lepaskan siwak tu terjatuh, dan aku ambil dan aku doa kepada Nabi SAW. Saya terus sampai ke hujung ya. Farafa'a basarahu ila samai. Dan Nabi pun angkat pandangan Nabi ke langit. Ar-rafiq al-a'la, ar-rafiq al-a'la, fafadat nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi jama'a baina riqi wa riqihi fi akhir yawmin min ad-dunya. Dan Nabi pun wafat ketika itu. Nabi tengok ke langit dan Nabi sebut kepada temanku yang paling tinggi iaitu Allah Ta'ala, dan Nabi pun wafat. Dan Aisyah sebut apa? Alhamdulillah kerana Allah telah menyatukan air liur aku dengan air liur Nabi ketika hari terakhir kehidupannya di atas muka bumi ini. Ini satu cerita cinta yang tak ada tandingannya lah kan. Kita mungkin banyak menangis lah di akhir hayat kan. Tapi Aisyah satu watak yang telah menampilkan tetap berperanan. Saya tak tahu, saya tak nak sebut perempuan tak rasional sebab itu satu pandangan generalization yang salah pun kan kepada perempuan. Tapi ketika keadaan yang very critical, orang akan beremosi kan, dia jadi tak rasional. Dia jadi macam bising semua kan, suasana jadi macam terganggu. Tapi lihat Aisyah sangat menguruskan situasi terakhir bersama dengan Nabi SAW dengan sangat confident kan. Serahkan siwak kepada Nabi. Nabi pun dapat menyelesaikan siwak Nabi yang terakhir, bersugi yang terakhir, dan akhirnya pergilah Nabi SAW. Ketika itu Nabi bersatu air liur Nabi dengan air liur Aisyah dalam siwak yang sama. Masya Allah. Okay. Itu saja cerita kita tentang Aisyah. Saya perlu pergi kepada soalan yang saya teringat last week. Soalan yang saya sepenting untuk dijawab adalah umur Aisyah sebenarnya. Bukanlah dijawab, tapi cuba untuk membawa perbincangan itu di sini. Silakan nak bertanya. Kalau siapa nak bertanya, terus bertanya. Tapi saya jawab dulu soalan tentang umur Aisyah. Saya rasa tak ada soalan lagi kan dekat chat kita. Okey, saya jawab soalan tentang umur Aisyah dulu. Umur Aisyah ni berapa? Saya terus jawab, dah ada soalan kat situ. Nanti kita jawab soalan Aisyah pula. Lepas kewafatan Nabi, Aisyah ada kahwin tak? Tak. Kerana semua isteri Nabi tak secara syariatnya tak boleh mengahwini mana-mana lelaki lain. Okay. Ada hadis spesifik sebenarnya yang Nabi antara kemuliaan Ahlul Bait, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak berkahwin dengan mana-mana suami. Kenapa? Theological punya jawapan, kerana mana-mana isteri dia akan dibangkitkan dengan suami terakhir dia. Dia akan dibangkitkan dengan suami terakhir dia. So kalau berkahwin dengan suami lain, maksudnya kemuliaan sebagai ummahatul mukminin itu dah tak dapat lah. Sebab dia berkahwin dengan suami yang lain, maka dia akan bangkitkan dengan suami yang lain, tu bukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jawab dekat sini, title ibu, itu pun salah satu jawapannya. Cuma kena clear juga bahawa ummahatul mukminin itu bukan sebab mahramiyah kan. Maksudnya dia tak berkahwin bukan sebab isu mahram. Okay? Sebab siapa yang tak mahram boleh kahwin lah. Kan? Cuma kerana khusus untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan mahram tetapi diharamkan berkahwin kerana khas untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait, kerana mereka akan dibangkitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Okey, kembali kepada umur Aisyah. Umur Aisyah berapa sebenarnya? Dan ia menjadi masalah sebab kita tengok dalam kacamata pada hari ini. Sebenarnya ada banyak isu yang sangat tipikal lah, isu yang klasik dalam sirah bila orang membincangkan umur Aisyah, kerana Nabi berkahwin dengan budak kecil. Itu dia punya isu dia. Dan of course ada perkataan yang lebih jahat daripada itu bila menuduh Nabi dengan gelaran pedofil kan. Pedofil, seorang yang saya pun tak tahu nak menafsirkan pedofil ni, geli nak mentafsir ni kan. Tapi dia satu jenayah yang jelaslah kepada kanak-kanak untuk pada hari ini kan. So bila merujuk kepada umur Aisyah, 6 tahun ketika berkahwin dengan Nabi dan bersama dengan Nabi SAW pada umur 9 tahun di zaman Madinah. Lepas walimah dan sebagainya. So 9 tahun. Itu bukan umur yang sesuai menurut hari ini kan.
Saya jumpa kawan saya kahwin umur 24, 20-an pun sebut, awal ni kahwin. Kan? Kalau umur generasi anak perempuan kan. 20-an macam, awal kahwin Kita akan sebut macam tu. Kan? Bila orang kahwin umur 18, begitu, ini terlalu awal ni. Kan? Kita ada satu persepsi yang berbeza bila membaca kisah tersebut. Bukan semata-mata kerana ada orang kritik Nabi. Saya rasa tak perlu orang yang jahat pun untuk kritik Nabi, cakap Nabi tu pedofile ke apa, untuk kita sedar yang kenapa Nabi kahwin dengan orang yang umur 6 tahun. Sebab kita sendiri pun secara normal, budaya kita telah menyebabkan kita berfikir, takkan nak kahwin umur 6 tahun, takkan nak kahwin umur 9 tahun. Nak kahwin bawah 18 pun kita fikir panjang. Kalau ada lawyer kat sini, boleh bantu saya juga. Setakat saya tahu, dia tidak di-enactmentkan lagi 18 tahun. Yang saya tahu 16 tahun. Yang akta terakhir dia 16 tahun umur minimum untuk menikah, untuk berkahwin hari ni. Perempuan 16 tahun, lelaki 18 tahun, tak silap saya. Tapi yang diusulkan, bincang dalam parlimen tu, naikkan ke umur 18. Dan dia jadi isu besar lah, sebab sebagian orang bawa cerita Nabi kahwin dengan Aisyah kan. Kenapa tak boleh kahwin dengan budak-budak? Nabi pun kahwin dengan budak-budak, contohnya. Kan? So isu ni isu yang big lah sebenarnya. Tapi saya akan cuba adil supaya kita menjawab dengan bertenang dalam masa yang sama, supaya kita ada disiplin lah bila melihat cerita-cerita begini. So apa problemnya? Problem terbesar untuk menjawab isu ni adalah kerana yang beritahu umur Aisyah 6 tahun nikah dengan Nabi itu adalah Aisyah sendiri. Itu problem terbesar dia. Kalau orang lain yang cakap, ataupun itu bukan hadis, ataupun itu adalah sejarah umum dia, bukan sahih ke ada problem riwayat ke apa, itu tak ada masalah untuk bincang. Ini masalahnya diriwayat dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, dan mana-mana kitab sunan pun ada riwayat ini, menceritakan yang Aisyah cerita sendiri, dan Ibn Mas'ud pun dalam riwayat ini ada cerita juga umur Aisyah berapa ketika bernikah dengan Nabi 6 tahun. Macam mana? Aisyah yang sebut, itulah permulaan kepada masalahnya. Tapi kita kena tahu satu lagi fakta, isu ni hanya muncul pada zaman sekarang. Saya cuba mencari sebanyak mungkin kitab yang mensyarahkan isu ni, saya tak jumpa langsung. Saya tak jumpa langsung kitab klasik yang membincangkan betul ke umur Aisyah 6 tahun. Saya hanya jumpa seorang penulis namanya Salahuddin Al-Idlibi. Ya ke nama dia tu? Betul. Salahuddin Al-Idlibi. Ini adalah penulis pertama. Dan ini penulis zaman moden. Penulis zaman moden yang tulis, yang membahaskan semula, kalau bahasa sejarawannya, historical revisionism. Ataupun menyemak semula sejarah lampau yang telah dipersetujui, tiba-tiba kita nak semak semula. Salahuddin Al-Idlibi ini penulis yang terkini, contemporary. Itu adalah satu-satunya orang yang memulakan perbincangan tentang betul ke umur Aisyah 6 tahun. Boleh jawab tak kenapa? Kalau kita boleh meneka jawapan dia kan, kenapa? Kerana isu ini hanya berlaku kepada masyarakat kita. Masyarakat dulu, itu bukan satu masalah untuk mereka tahu yang, kahwin dengan umur 6 tahun. Kahwin dengan umur 9 tahun. Kahwin dengan umur 10 tahun. Dia hanya berlaku pada zaman contemporary, zaman moden ni, isu Aisyah umur 6 tahun. Dan dituduh sebagai pedofil dan sebagainya. Itu sekarang. Kan? Orientalism zaman dulu-dulu yang mengkaji sejarah Islam, yang mengkaji sirah ini, dia tidak menjadi masalah kerana zaman itu penilaiannya berbeza, pertimbangannya berbeza. Berbeza dengan zaman sekarang. Kan? Kita melihat realiti kahwin bawah umur tu dengan satu budaya dan juga kefahaman yang berbeza. Allahu Akbar. Saya punya bateri habis. Sambil saya cakap, sambil saya pasang bateri. Kenapa apa terganggu saya nak pasang bateri ni. Sekejap. Bismillah. So, kenapa saya rasa adalah sangat berbahaya untuk kita jadikan sejarah tu ikut apa kita punya selera. Kenapa kena, kalau sejarah tu cakap macam tu, dia kena cakap macam tu. Tak boleh cakap cara lain. Kerana apa ya? Kerana kita akan buka pintu untuk menyalahkan banyak lagi isu lain dalam sejarah, dalam sirah. Antaranya apa? Nabi butuh huruf. Boleh terima ke Nabi itu butuh huruf? Ya. Boleh terima satu fakta dalam sirah yang Nabi itu tak reti baca, tak reti menulis. Kan? So, itu satu benda yang sangat bermasalah untuk tahu yang seorang pemimpin yang kita anggap sebagai Nabi, yang kita beriman dia adalah Nabi, pemimpin umat Islam, dia tak reti baca, tak reti menulis.
Mana boleh hari ni ya, nak mengundi esok ni kan. Takkan kita nak undi calon yang tak reti bercakap, tak reti nak bertulis, tak reti nak mengira. Macam mana nak uruskan negara kan? Kita pun tahu itu adalah penilaian kita zaman sekarang. Bermakna apa? Culture kita berbeza. Kan? Dan kita tidak menyalahkan bahawa budaya boleh bertukar dengan sangat cepat. Kan? Tak perlu fikir 10 tahun, 20 tahun. 1 tahun boleh berubah. Minggu depan pun boleh berubah budaya. Kerana budaya ini sangat bersangkutan dengan realiti bermasyarakat. Fenomena dalam masyarakat. Dan benda itu berubah dengan sangat cepat. Okay? Tapi biologi manusia berubah dengan sangat lama. Okay? Maksudnya biological tu apa? Benda-benda yang bersifat biological ni, dia memerlukan jutaan tahun, ratus ribu tahun untuk biologi manusia berubah. Satu ketika dulu, manusia perlukan third molar. Ada tak dentist dekat sini? Third molar ni gigi apa? Gigi bongsu kita. Kenapa semua orang kena buang gigi bongsu? Tak tahu lah perempuan ada ke tidak lagi gigi bongsu. Saya pun dah buang satu dah. Yang cabutnya isteri saya sendiri. Sakit juga. Yang kan tak sakit kan, isteri cabut. So, gigi bongsu ni gigi paling hujung. Dan kenapa kita buang? Sebab kita tak perlukan gigi tu. Saya pun tanya isteri saya, kenapa kena buang gigi bongsu? Kenapa ada orang gigi bongsu tak keluar terus? Dia terbenam dan dia kena korek kan. Dia kena buat minor surgery untuk buang gigi bongsu. Kerana biologically, kita dah tak perlukan gigi tu sekarang. Biologi manusia berubah selepas jutaan tahun, selepas ratusan ribu tahun. Tapi bila sebut culture, bila sebut budaya, seminggu dah boleh berubah. Dan kita tak boleh nafikan. Satu ketika dulu, umur Aisyah itu adalah umur yang biasa untuk berkahwin. Ni saya suka juga perempuan dah bagikan data-data dekat sini. Ada yang berkahwin umur remaja dan sebagainya. Yes, itu realiti zaman. Maksudnya zaman kita, zaman tok nenek moyang kita, upah kita dulu pun, boleh menerima satu realiti yang umur remaja boleh berkahwin. Maka apa yang kita nak sangkal sangat umur Aisyah, umur 6 tahun, 9 tahun nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sebab itu isunya berlaku sekarang, kan? Lepas tu jawapan saya, kadang-kadang ada orang-orang menimbulkan isu-isu dalam sirah, saya berpegang umur Aisyah tetap 6 tahun, 9 tahun menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan jawapan lain. Kerana itu adalah fakta dalam sirah dan kita kena menerima satu realiti dan kita tidak akan apologetik nak ikut cakap semua orang yang menentang Islam ni kan. So kita kena menerima realiti tersebut dengan satu caveat, iaitu apa? Aisyah ketika 6 tahun jangan samakan dengan anak kita 6 tahun. Jangan samakan dengan anak kita umur 9 tahun. Bahkan Aisyah ketika walimah, Aisyah malu. Ketika Asma binti Yazid tu uruskan Aisyah, Aisyah malu-malu. Mana dia kenapa? Rasa cinta, emosi tu, dia punya hormon tu dah sesuai. Dah sampai umurnya. Anak kita ni kan, kalau umur, saya tak beritahu anak orang lain lah, anak saya umur 3 tahun, 4 tahun, ya Allah kan, tak ada malu lah kan, tak pakai seluar ke sana sini, dia tak ada lagi perasaan tu kan. Kerana secara culture-nya, anak kita telah terbentuk dengan culture yang sebegitu kan. Dia tak lagi dengan segera boleh adapt dengan kematangan dan sebagainya pada umur yang awal kan. So tapi dalam masa yang sama, kita tidak nafikan kalaulah ada law ataupun ada perjuangan untuk menetapkan umur tertentu minimum untuk berkahwin, tidak ada masalah untuk letak. Itu adalah satu, dipanggil apa ya, siasah ataupun satu ketentuan yang sesuai untuk zaman kita. Kan? Kalau kena ada pertimbangannya lah kan, tapi tidak ada satu halangan ataupun arahan daripada syariat untuk menetapkan umur tertentu. Tak ada. Syariat tidak menetapkan umur tertentu untuk menikah. Okay? So, dengan maksud, kalau ada perjuangan untuk menaikkan had minimum tu, itu ikut pertimbangan apa best practice untuk zaman sekarang. Dan saya pun kalau fikir anak saya belum ada anak perempuan ni, kalau ada anak perempuan, saya macam akan fikir panjang lah kalau nak kahwin umur remaja ni. Kan? Bahkan nak kahwin umur 18 pun, betul ke kan? Sebab realiti yang berbeza kan. Kita punya life dah berbeza. Saya tak tahu lah kalau perempuan ada yang merelakan anak kahwin awal kan. Tapi kita tahu kita pertimbangan kita berbeza kerana culture kita berbeza. Kan? Zaman Nabi, dia tidak ada sekolah, tidak ada universiti yang ada tahap umurnya kan. Kita ni umur 18 tu baru habis SPM kan. Kita nak kena tempuh alam universiti lagi. Lepas tu nak kerja lagi. Ada banyak faktor yang kita boleh fikirkan. Dan saya rasa terserah kepada pakar-pakar untuk bincang. Pakar law, pakar sosiologi, pakar tentang syariat untuk bincang secara terbuka dan tidak emosional lah membincangkan tentang umur Aisyah. Itu satu benda yang saya boleh sebut tentang umur Aisyah. Bahkan zaman bayangkan zaman Greco-Roman, zaman
awal kolonial pun ada kes-kes yang kahwin bawah umur ni, kahwin umur 10 tahun. Ada kes minta cerai umur 10 tahun. Di Jerman tak silap saya ada baca artikel. Di Eropah lah senang kita secara umum di Eropah ada kes nak divorce, nak cerai umur 10 tahun. Cerai maksudnya dia kahwin umur berapa? Kalau 10 tahun dah minta cerai kan. So bayangkan itu zaman moden ni zaman kolonial. Zaman dunia moden lah kolonial kan. Kurun ke-20 kolonial dan post kolonial masih ada orang yang minta cerai umur 10 tahun. Maksudnya apa? Tak perlu pelik lah kalau kita melihat umur Aisyah tu. Tak perlu nak pelik kerana realitinya zaman kolonial pun ada yang menikah bawah 10 tahun. So supaya kita adil dengan sirah dan tak boleh nak meletakkan spek kita mudah-mudahnya nak tafsirkan sirah mengikut apa yang kita percaya pada zaman sekarang. So itu saja kot. Ada banyak lagi sebenarnya tentang umur Aisyah tapi umumnya itu yang kita boleh sebut. Ada soalan tak? 20 dah kita kan. Terima kasih ada banyak ni bagi tak dekat sini. Allahu Akbar. Silakan ada soalan lagi ya. Ustaz, ada kat chat, ada Kak Lina tanya ni, tapi ini terkeluar sikit dah tajuk lah. Amalan berselawat beratus-ratus kali tanpa perasaan, tanpa kesan rasa cinta kepada Nabi, bolehkah bertemu di Telaga Kausar tu? Macam tu lah. Okey, yang pertama saya yakin itu tidak ada dalam hadis. Sebab saya bukanlah ekstensif maksudnya dah check semua ke apa, tapi setakat yang saya membaca hadis tentang ghaibiyat dan sama'iyat ni sangat terhad ni. Maksudnya hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara gaib ni dia tak banyak. Ya. Dan setakat yang saya tahu, saya ada buat ekstensif pembacaan juga tentang telaga Haud sebenarnya. Kawasan ni sungai lah kalau technically, kalau nak physicalkan dimension surga ni, Kausar tu sungai. Dan Nabi ada telaga Nabi. Salah satu daripada mata air tu masuk ke dalam telaga Nabi namanya Haud kan. Al-Kausar tu sungai yang besar kan. So saya tak pernah jumpa hadis tu dan saya ada keyakinan yang sebab dia ada banyak data dekat situ yang macam agak exaggerate, zikir ratus kali boleh telaga dan sebagainya. Saya setahu saya tak pernah jumpa itu ada asalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi kalau kita sebut tentang semata-mata saja baca boleh jumpa Nabi di Telaga Haud. Ada satu hadis diriwayatkan oleh, setahu saya hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin al-As, antara sahabat yang umurnya panjang. Dan Amr bin al-As ni antara sahabat yang last sekali meninggal dunia. Ada seorang tabi'in jumpa dia tanya pada Amr bin al-As, ada tak hadis Nabi yang kau tak pernah riwayat lagi? Best sebenarnya hadis ni. Ada tak hadis, ni hadis sahih, ada tak hadis Nabi yang kau tak pernah cerita lagi hadisnya pada orang lain? Dan Amr bin al-As jawab apa? Ada satu. Dan hadis itu sendiri bermula macam mana? Dia dengar Nabi riwayat hadis tu, dia tanya pada Nabi, boleh tak cerita hadis ni pada orang lain? Kenapa? Kerana Amr bin al-As ni pun bila dia dengar hadis itu daripada Nabi, dia risau dengan hadis. Dia risau dengan kandungan hadis tu. Dia tanya pada Nabi, boleh tak cerita pada orang lain, riwayat hadisnya pada orang lain? Nabi cakap, kalau engkau yakin dia boleh terima, dia boleh faham yang sama, kau ceritakan. Maka sampai ke akhir hayat, Amr bin al-As tak pernah riwayat hadis tu. Hadisnya bunyi macam mana? Siapa yang sebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Macam mana? Perempuan dan siapa? Confirm lah kita semua ke syurga kan? Siapa yang tak sebut la ilaha illallah? Semua orang sebut. Tapi tengok, boleh tak kita salah faham? Ya. Semua orang salah faham kepada hadis tu. Kita ingatkan dengan talaffuz, dengan sebut la ilaha illallah, confirm masuk syurga. Sebab memang hadis tu masuk dia macam tu kan. Secara umum, secara literal ni kita baca hadis tu, siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga, senanglah. Kan? Tapi Amr bin al-As refuse untuk riwayat hadis tu sehingga di hujung hayat dia. Ketika nak wafat, ada tabi'in ziarah dia minta satu hadis yang tak pernah dicerita pada orang lain, diriwayatkan hadis tu buat pertama kali. Barulah kita tahu ada hadis macam tu. Kan? Sebab apa? Memang tak logik. Illogical. Betul, Allah pemilik mutlak syurga neraka adalah Allah Ta'ala. Allah akan pilih siapa nak ke syurga, siapa nak ke neraka. Tapi Allah ada indikator. Banyak hadis menceritakan indikator Allah Ta'ala tu apa. Ada macam-macam. Maka mustahil
hanya dengan satu lafaz boleh masuk syurga. Maka mustahil selawat ratus-ratus kali, hanya selawat saja tanpa ada impact kepada diri kita, tanpa mengubah kehidupan, boleh masuk syurga. Saya berani untuk menyebutkan mustahil. Kerana Allah ada indikator. Walaupun Allah sebut milik mutlak Allah Ta'ala, okay? Innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak mempunyai kuasa untuk beri hidayah pada siapa pun. Allah memiliki milik mutlak hidayah ni, betul. Allah pemilik mutlak syurga neraka, tapi tetap Allah ada indikator. Dan saya dengan beraninya mengatakan mustahil dengan mengucapkan, melafazkan satu perkataan boleh masuk syurga. Sebagaimana ketakutan Amr bin Al-As untuk riwayat kepada mana-mana orang hadis tersebut. Kerana takut orang salah faham. Okay? So, kita kena berpegang bahawa talafuz ya, kita harap Allah dengan lafaz saja pun Allah memberikan pahalanya, of course, kita harapkan macam tu. Tapi lebih-lebih lagi kita harapkan kita lafaz dengan penuh makna juga. Penghayatan itu akan membuatkan kita akan tersentak melihat realiti kehidupan kita yang berbeza dengan apa yang Nabi ajar. Itu kesannya kan. Saya tak tahulah, untuk saya, kesan selawat yang paling saya harapkan adalah saya akan rasa termotivasi untuk baiki kehidupan saya. Itu harapan saya bila saya berselawat. Kerana saya akan fikirkan, Nabi redha tak melihat umat macam aku ni. Itu saya fikirkan bila saya selawat. Kalau selawat tu kosong, then apa yang kamu expect kamu dapat daripada selawat tu? Sebab Nabi SAW sendiri pun tidak mengharapkan apa-apa daripada kita. Kan? Kita yang, of course kita sendirilah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun kan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala dan malaikat pun selawat kata Nabi, kita pun nak berselawat kata Nabi. Tapi Nabi tak minta. Nabi tak perlukan. Kan? Tapi kerana kita nak mensyukuri Nabi SAW, kita doakan Nabi mudah-mudahan kedudukannya tinggi. Tapi yang lebih memerlukan selawat itu adalah kita sebenarnya. Macam mana selawat itu boleh remind diri kita tentang sunnah Nabi SAW. Dan sunnah itu ada macam-macam segi. Kita dah banyak kali sentuh benda ni kan. Untuk kita, sunnah menjadi isteri, sunnah menjadi suami, sunnah berpasangan, sunnah menguruskan masalah dalam keluarga, sunnah menguruskan konflik. Saya rasa ada banyak benda lah. Sebut satu sunnah tu pun dah macam, ya Allah, banyaknya lah yang aku kena baiki kan. So itulah impact selawat yang paling saya harapkan ada pada diri saya. Dan tentu sekali esok bila dekat syurga Allah Ta'ala, kita akan pamerkan benda tu lah. Dan saya rasa, bukan saya rasa lah kan, tapi saya yakin selawat tu bukan pameran utama kita. Kita akan pamerkan juga, aku selawat banyak ni, kita akan pamerkan juga. Tapi yang lebih bermakna di sisi Nabi SAW adalah, lihatlah inilah keluarga aku, yang aku jaga mengikut sunnah kamu, ya Rasulullah. Inilah isteri aku yang aku jaga hati dia, yang aku sayang dia, macam kamu sayang isteri kamu, ya Rasulullah. Kan lain kan? Sebablah kan sebut macam tu kan. Tapi aku harap di depan Nabi SAW nanti, aku nak pamerkan benda tu. Aku nak tunjuk, ini anak aku. Macam kamu jaga anak-anak kamu. Kan? Aku ikut sunnah kamu, ya Rasulullah. Kan? Sebab tu, saya harap itu yang akan membuat kita masuk ke syurga Allah Ta'ala dan dibekalkan dengan hirupan haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW. So, itu kot jawapan yang saya boleh berikan. Saya harap dia berikan pelajaran lah yang lebih sikit untuk soalan tersebut. So Ustaz, kalau bagi kau pun macam tu, apa yang kita nak dapat berbenefit dari selawat tu supaya kita ni apply cara kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Kita apply sunnah apa yang Nabi ajar kepada kita, sebab kita nak jadi salah satu daripada keluarga Nabi, dan Nabi pun tak pernah lupakan kita lah. Macam baru ni tadabbur surah Ar-Rum dengan Ustaz Nazri pun cakap macam itulah. Macam mana lembutnya angin yang datang tu, macam itulah belayan Rasulullah yang bawa khabar gembira kepada kita kan. Jadi bila sampai keadaan macam tu, kita kena ingat Rasulullah tu sentiasa, setiap waktu yang bawa basyar, khabar gembira kepada kita, bagi kita kena ikutlah Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan kan, dan setiap kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, dalam kehidupan berkeluarga semua tu. Macam itulah tadi Ustaz cerita doa untuk Aisyah tu, kau rasa sebab pula sebab tak pernah, selama ni tak pernah lah minta suami doakan nikah kan, tak pernah. Mungkin dia tak tahu lah, dia doa sendiri-sendiri, jadi kita tak tahu kan. Macam kata kau doakan, dia pun tak pernah cakap apa benda. Macam ini Aisyah, Sayyidina Aisyah minta Nabi doakan dia kan. Jadi Allah sebenarnya kena minta kot, sebenarnya kena cakap juga sesekali dekat suami agaknya. Kak Azhar macam itulah sebenarnya Ustaz. Mungkin Liza, mungkin suami doa dalam diam kot, dia tak beritahu kita. Itulah doa diam-diam kot. Saya rasa kalau dia doa tu, kita kesan pada rumah tangga kita, kesan pada kehidupan rumah tangga kita lah kot.
Kan bersama doa kita juga doa-doa dia lah kot. Sama-sama kita berdoa lah kepada Allah. Cuma tak pernah doa berhadapan macam tu, tak pernah lah. Tak pernah. Tapi dia nak mengaku dia doakan untuk kita, dia cakap dia doa payah lah kan. Yalah. Kalau kita nak doa, kalau kita sekalipun, kita kan tak cakap juga, kita doa macam ni Ustaz. Cuma kita cakap juga Ustaz kan. Cakap juga suami, kita doa untuk anak macam ni kan. Itu kan sebab anak exam ke, anak ada masalah ke. Tapi kita tak tahulah apa yang didoakan. Tapi insyaAllah, yakin kan. Sudah. Deep hari ni Ustaz. Pengesian Ustaz. Sebablah kita dengan kisah Rasulullah SAW, Aisyah kan. Jadi Alhamdulillah Ustaz dah 10.30. Esok kita pun masing-masing nak keluar awal kot. Macam kot dia bagi time. Bagi time pukul 12 sampai pukul 2 dia tengok kita punya tu kan, slot-slot pukul berapa tu dia bagi time lah supaya tak sibuk esok kan, tak sesak, takut COVID, kes COVID pun banyak lagi. Jadi Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairah. InsyaAllah jumpa lagi minggu pertama bulan depan lah Kak Syirah kan? Ya. Bulan 12. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, jumpa lagi insyaAllah 2 minggu lagi. Selamat mengundi. Selamat mengundi. Selamat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Undi adalah rahsia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab semua sahabat mengundi, insyaAllah kita sama malam ni ataupun esok pagi sebelum keluar rumah. Alhamdulillah kan, sama-samalah kita ambil tiba apa yang Ustaz sampaikan tadi kan. Alhamdulillah, suami mendoakan isteri, isteri mendoakan suami. Aduh, tadi pun dengan Ustaz Endang, malam ni pun syahadu juga. Itulah saya tak boleh saya sebut lah kalau bab my time cerita Rasulullah wafat. Mohon ya Allah teringat cerita yang baca dalam Madinah, buku Madinah tak karbah tu. Sedih. Alhamdulillah. Itulah. Riza sahabat mengundi, insyaAllah Allah bantulah niat pun lillahi ta'ala, kerana Allah, kita mulia dengan Allah. Kenapa kita mundi? Kerana Allah satu buat, tapi kenapa kita harus mundi kan? Ingat pesan Ustaz Iman. Jawab kita lah sebenarnya. Ustaz Syarif bercakap sebab isteri ibadah lah, kita ingat isteri ibadah, jadi benda tu akan jadi berpahala lah apa sekali pilihan kita kan. So dengan itu, Kak Syirah ke sisi malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Kak Asimah, mimpi-mimpi yang indah-indah, so nak pangkah ke nak raih tak tahulah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Amy. Jumpa lagi insyaAllah.